Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap semua sihat hari ini dan terima kasih kepada mereka yang berjaya hadir ke kelas PDPR Pendidikan Kesihatan pada kali ini. Okey, jadi topik kita hari ini adalah berkaitan penyalahgunaan bahan. Baik, penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam. Dan saya pasti kamu tahu dadah tu apa, arak tu apa, gam tu pun apa. Okey, bahan-bahan yang boleh menghayalkan ini akan menyebabkan ketagihan sekiranya remaja selalu mengambil bahan-bahan larangan ni. Okey, mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka akan terus mengambil bahan tersebut lah. Okey, dan kemudiannya akan memudaratkan kesihatan remaja tersebut. Okey, mereka akan mendapat sakit-sakit disebabkan oleh menggunakan bahan-bahan terlarang ni. Dan menyebabkan juga mereka hilang pertimbangan. Okey, kita tahu bila ada remaja yang ambil dadah, arak ataupun isap gam ni, dia akan menghayalkan dan sekaligus tidak berfikiran secara rasional. Okey, kadang-kadang kalau dia nak marah, dia marah je. Okey, kalau nak buat apa-apa, dia tak ada berfikir panjang. Dan perbuatan ini akan membahayakan penagih itu sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Sebab tu kadang-kadang kita dengar ada penagih yang sanggup bunuh, pukul mak atau ayah sendiri atau keluarga sendiri. Sebab apa? Dalam keadaan mereka hayal, mereka hilang pertimbangan. Okay, tak berfikiran secara rasional. Jadi mereka akan buat perbuatan-perbuatan seperti itu. Seterusnya, kita tengok risiko penyalahgunaan bahan. Okey, bila kata penyalahgunaan bahan, kita fokus kepada salah guna dadah, arak dan juga gam. Jadi terdapat 7 risikonya. Yang pertama adalah kepada fizikal, kemudian janin. Janin ni adalah bayi yang dikandung oleh ibu lah. Okey, kemudian saraf. Okey, dalam tubuh badan kita. Kemudian sosial daripada segi pergaulan dengan masyarakat dan orang ramai. Okey, mental dan emosi. Otak maksudnya kamu punya otak lah. Okay. Kemudian hati. Okay, kita tengok satu-satu. Sebelum kita teruskan, sekiranya kamu agak suka untuk melihat paparan yang cikgu tunjukkan di PowerPoint ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 152. Jadi mungkin lebih jelas lah untuk kamu lihat. Baik. Kita tengok risiko penyalahgunaan bahan. Jadi sekiranya seorang remaja itu mengambil dadah, arak ataupun gam, dia akan menyebabkan dan juga memudaratkan kesihatan mereka. Okey, contohnya kalau daripada segi fizikal, dia mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Okey, dan fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Nanti kamu tengoklah kadang-kadang dia ada sakit sawan, tiba-tiba rasa macam tarik-tarik, kemudian mulut berbuih-buih tu. Okey. Mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Ini adalah salah satu simptom lah bagi penagih dadah. Perut berasa sakit kadang-kala, muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Sebab tu kadang kita tengok penagih dadah, okay, orang yang selalu terlibat dengan gam dan arak ni, kita tengok dia punya badan kurus dan sebagainya. So mungkin juga disebabkan oleh simptom-simptom yang dia dapat. Okay. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan dan penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Jadi kita boleh kadang-kadang, bukan kita nak judge orang, tapi kita nampak tak terurus, nampak macam jalan tak seimbang dan sebagainya, kurus. Okay. Kemungkinan besar mereka ni terlibat dengan gejala-gejala penyalahgunaan bahan. Okay, kemudian kita tengok yang dua adalah janin. Okay, janin ni merujuk kepada anak dalam kandungan seorang ibu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan. Okay, mungkin ibu tu dia ambil dadah, okay, alkohol dan juga gam. Jadi janin dalam rahim ibu tu, saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh. Maksudnya tak normal lah macam bayi biasa. Kemudian keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Baik, keadaan muka yang rata tu maksudnya bukanlah scary macam hantu ke apa, tak. Maksudnya bila dalam perut ibu ataupun dalam rahim ibu, seorang ibu, seorang bayi tu, okay, dia akan, kita nampaklah dia form tubuh dia, nampak hidung, nampak mulut sebagainya. Tapi bila
seorang ibu tu terjebak dengan penyalahgunaan bahan, kemungkinan besar janin tersebut tidak berkembang macam bayi yang lain. Okey. Kemudian mengalami kekurangan berat badan. Kadang-kadang kita tengok bila dilahirkan tu berat badan dia tidak macam bayi normal yang lain. Dan juga kemungkinan besar akan mengalami kecacatan. Okey. Yang ketiga, penyalahgunaan bahan juga akan menyebabkan kerosakan pada saraf. Okay, kita tengok merosakkan saraf yang terdapat di dalam tubuh badan. Jadi kadang-kadang kita rasa macam saraf kita ada something sikit kan, nak pegang tak rasa sakit. Okay, saraf tak berfungsi secara normal. Okay, menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Okey, sindrom Wernicke-Korsakoff ni adalah gangguan pada otak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B1. Jadi kemungkinan besar bila mereka ni dalam keadaan ketagihan, okay, dia tak cukup lah vitamin B1 ni dan menyebabkan dia dapat sindrom tersebut. Okay. Dan seterusnya, dia boleh juga dapat komplikasi psikiatris. Itu yang menyebabkan masalah mental. Okay. Next, kita tengok yang keempat adalah social. Okay. Bila mereka ni terlibat dengan penyalahgunaan bahan, yang pertama, hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat di sekeliling. Kadang kita tengok kalau suami dan isteri okay, adalah penagih. Jadi anak-anak mereka tidak dapat kasih sayang, terkawal macam anak-anak orang lain. Okay. So itu akan memberi kesan kepada anak-anak tersebut. Dan masyarakat mereka tak hiraukan apa pandangan masyarakat, okay, apa yang berlaku di persekitaran mereka. Okay. Mereka dengan dunia mereka saja. Kemudian yang kedua, prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya, daripada seorang yang periang menjadi pendiam. Jadi kita boleh nampaklah perubahan, maksudnya daripada biasa akan nampak kepada yang negatif. Kita jarang nampak orang yang menagih dadah ni, dia lebih berjaya ataupun lebih positif. Contohnya kalau sebelum kita tengok dia suka menyendiri. Bila dia ambil dadah tengok macam happy, boleh bergaul dengan orang ramai, okay, berjaya dalam kerjaya dia. Kita jarang dan saya rasa tak pernah lagi ada situasi sebegitu. Selalunya orang yang mengambil ataupun menagih dadah, okay, mengambil alkohol dan juga gam ni, okay, dia akan mendapat efek yang negatif dalam kehidupan mereka. Kemudian, tidak menghiraukan kesihatan diri. Sebab bila mereka ni ketagihan, dia dah tak hirau apa-apa dah. Tak ada duit ke, okay, sihat atau tidak ke, janji dia mendapat apa yang dia nak. Okay, bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga. Kita banyaklah dengar dalam berita, kita baca dekat majalah-majalah, surat khabar dan sebagainya. Okay, penagih dadah ni mampu buat apa saja, okay, di luar kawalan. Sehingga kan kadang-kadang itulah ada yang sanggup membunuh saudara sendiri, sanggup membunuh ibu dan bapa sendiri disebabkan oleh keluarga mereka ni tak memenuhi permintaan mereka. Jadi menyebabkan keganasan berlaku dalam keluarga. Kemudian lebih suka hidup menyendiri, tak suka berkawan, tak suka bersosial dengan masyarakat ataupun orang-orang lain. Kemudian penagih juga disisih oleh keluarga dan masyarakat. Dia bukan saja tak hiraukan masyarakat, tapi dia juga disisihkan oleh keluarga dan masyarakat dia sendiri. Okay, kemudian kita tengok daripada segi mental dan emosi, dikenali sebagai kesan psikologi. Maksudnya daripada segi pemikiran. Okay. Berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal. Selalunya orang yang menjadi penagih ataupun mengambil bahan-bahan terlarang ni, dia akan khayal dan dia berada dalam dunia dia sendiri. Kan? Dia rasa macam terbang di awang-awangan. Rasa seronok tu lain daripada orang yang normal. Okay, kemudian hilang kawalan diri dan pemikiran. Tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di halayak ramai. Macam kita ada lagi perasaan malu. Okay, nak buat benda-benda yang tak sepatutnya kita fikir. Tapi bagi seorang penagih, mereka ni dah tak dapat berfikir secara rasional ketika mereka
sedang orang kata tengah hisap gam ke ataupun tengah mengambil dadah, arak dan sebagainya. Sebab itulah bahan-bahan terlarang ni kita tak patut terjebak dengan benda-benda macam ni. Okay. Kemudian berasa keluh kesah, gian dan amat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang. Kita selalu tengoklah kalau dekat TV atau drama, seorang penagih dadah yang tak dapat bahan mereka ataupun dadah mereka, mereka akan rasa menggeletar. Okay, mereka rasa rasa teruk sangat lah. Okay, menderita tu macam kalau tak dapat tu mereka akan mati. Okay, itu adalah orang kata sign dan simptom yang ditunjukkan. Okay, kemudian boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Mereka boleh menjadi sangat pemarah. Okay, bila marah mereka dah tak fikir lah. Macam tadi lah. Dah tak kisah dah tu keluarga ke, tu kawan ke, tu adik ke, tu abang ke. Okay, mereka cuma nak melepaskan rasa marah mereka. Okay, sebab mereka ni tak boleh nak kawal emosi yang mereka rasa pada waktu tersebut. Kemudian mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Okay, mungkin mereka ni bukan tidak waras selama-lamanya, tidak. Tapi maksudnya dalam masa mereka meragih, dalam masa mereka minum arak, isap gam, itu menyebabkan gangguan mental berlaku. Dan sekiranya benda ni berterusan, bertahun-tahun mereka lakukan aktiviti ini, kemungkinan besar mereka akan jadilah kepada pesakit mental. Okay, jadi tak waras terus. Okay, seterusnya, daripada segi otak, okay, bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Okay, fikir benda-benda yang menyeronokkan saja tanpa memikir kesan ataupun akibat akan datang. Okay, kemudian hilang rasa malu, fikiran bercelaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Kita tak boleh nak kata tidak. Okay, kalau awak pergi menasihat dekat orang yang tengah khayal ni, dia takkan kisah pun nasihat awak. Dia tak nak berfikir langsung secara rasional. Okay, kemudian suka menerima pelajaran, membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan dengan teliti. Maksudnya pada waktu itu tu kita tak boleh nak cakap apa-apa dah. Mereka ni dalam keadaan tidak waras sementara maksudnya. Waktu mereka itu terlibat dengan dadah ke ataupun tengah minum arak ataupun hisap gam dan sebagainya. Okay. Kemudian, semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kadang kita dengar overdose, maksudnya dia ambil dadah secara berlebihan. Sebab apa? Bila dia ambil sikit-sikit rasa seronok. Jadi bila still ambil dalam kuantiti yang sama, dah tak rasa kesan apa-apa, dia akan ambil pula dalam kuantiti yang lebih banyak lagi. Jadi, kalau benda tu dilakukan kerap, bertahun-tahun, itu akan menyebabkan efek pula pada otak dan sekaligus akan efek juga fizikal dan kesihatan. Last sekali akan mengakibatkan kematian. Kemudian yang ketujuh, hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti serosis hati yang boleh menyebabkan maut. Jadi apabila maksudnya orang yang menagih ni, mengambil bahan-bahan terlarang ni, dia akan efek pula organ-organ dalaman. Kemudian mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Jadi akan datanglah penyakit-penyakit yang lain. Kita tengok pula kemahiran kecekapan psikososial. Apa sebenarnya psikososial ini? Psikososial ni adalah berkaitan dengan pengaruh faktor sosial terhadap fikiran dan juga tingkah laku seseorang individu. Jadi apa kepentingan kecekapan psikososial dalam topik kita ni? Maksudnya, apabila seseorang individu itu berjaya mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial, dia dapat menangani risiko penyalahgunaan bahan. Antara kemahiran kecekapan psikososial yang boleh diaplikasikan adalah yang pertama, kemahiran membuat keputusan yang tepat. Contohnya kalau waktu itu kawan kamu ajak kamu buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Contohnya ajak kamu minum arak, isap gam, mengambil dadah. Jadi kamu maksudnya kamu boleh mengelak ajakan mereka tu.
Okey. Kemudian yang kedua, berkomunikasi dengan jelas. Maksudnya kalau kamu tak nak, kamu cakap tak nak. Okey. Kita bagi maksudnya ayat yang jelas kepada mereka, okey, supaya mereka faham. Okey, kita tak nak buat perkara situ. Jadi mereka pun tidak akan mengajak kamu ke arah tersebutlah, maksudnya pengambilan dadah dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, berkebolehan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Sekiranya terjadi sesuatu, okay, ataupun kamu tahu rakan kamu terjebak dengan penyalahgunaan bahan, jadi mungkin kamu ada cara untuk menyelesaikannya. Mungkin kamu pergi jumpa kaunselor ke ataupun cikgu yang terlibat. Okay? Ada tindakan-tindakan yang lebih rasional. Okay. Okey, kita tengok aplikasi kemahiran kecakapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Jadi kalau kamu lihat paparan yang cikgu tunjukkan ni tak berapa jelas, okey, mungkin kamu boleh tengok pada buku teks 154. Okey, mungkin buku teks kamu boleh nampak lebih jelas lah. Okey. So nombor 1, yang pertama, kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Okey, maksudnya di situ, kita kena ada kesedaran diri kita sendiri, okay, supaya kita ni tahu mana baik dan mana buruk. Dan sekiranya lah kawan kamu mengajak kamu melakukan perbuatan-perbuatan, contohnya menagih dadah, okay, ambil dadah, isap dadah dan sebagainya, okay, kamu boleh tahu sama ada kamu patut atau tidak mengikut kawan kamu tersebut. Okay, maksudnya kamu ada kesedaran tu. Okay, kemudian kita perlu ada minda yang positif supaya apa sahaja keputusan yang dibuat akan memberi impak yang positif kepada diri kamu. Okay, jangan sebab kita nak jaga hati kawan, okay, kita ikut aja apa kawan kita suruh. Tu yang kadang-kadang keluar ayat, kalau kawan terjun longkang, awak pun terjun longkang. Kan? Jadi, kita pilih yang betul. Okay, kalau kawan tu terjebak dengan benda-benda seperti penyalahgunaan bahan, kita jangan ikut sekali walaupun tu kawan kamu. Okay, kita cuba cari jalan penyelesaian supaya kamu dan dia juga tidak terjebak. Okay, tapi yang positif lah. Okay. Seterusnya, yang kedua, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Jadi pendidikan penyalahgunaan bahan, kalau kita tengok, salah satunya ada dalam subjek pendidikan kesihatan lah. Okay. Dia bagi maklumat, info berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Okay. Bermula daripada tingkatan 1 lagi. Jadi kesedaran itu ada daripada kamu tingkatan 1 sampai tingkatan 5 pun tetap ada tajuk tersebut. Supaya kita tak nak pelajar sekolah ni terjebak dengan penyalahgunaan bahan daripada dadah, arak dan juga gam. Sebab itu akan menyebabkan benda-benda buruk akan datang. Okay? Pada keluarga, pada masyarakat dan juga negara. Jadi, ilmu-ilmu tentang penyalahgunaan bahan ni kita terapkan dalam subjek-subjek di sekolah dengan harapan dapat membantu pelajar-pelajar kita. Okay? Yang ketiga, hubungan kekeluargaan dan interpersonal. Interpersonal ni maksudnya hubungan antara manusia lah, manusia dengan manusia, memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan. Sikap mengambil berat, bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan bahan. Okay, maksudnya di situ, antara dalam keluarga kita sendiri, kita kena ada komunikasi yang baik. Okay, kalau kamu ada adik-beradik ramai ke, adik-beradik sikit ke, okay, kita kena ambil berat, kena ambil tahu apa yang berlaku dengan adik-beradik kita ataupun dengan mak ayah kita, okay, dalam keluarga kita sendiri. Contohnya kalau kamu tengok abang kamu nampak macam lain je perangai kan. Jadi kita, bukan kata kita nak sibuk ataupun nak jaga hal dia, tepi kain dia, tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu perubahan yang berlaku ke atas keluarga kita sendiri, ahli keluarga kita sendiri, bukan disebabkan oleh penyalahgunaan bahan.
Sekiranya itu berlaku dalam ahli keluarga, kita kena cari cara untuk mengatasi, untuk mengelakkan daripada benda tu terus berlaku. Okay. Jadi, kalau kamu tengok adik-beradik kamu ada masalah dan sebagainya, cuba untuk mendekati dan tanyalah masalah. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Baik, yang keempat, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Jadi agensi-agensi luar boleh juga membantu untuk buat program untuk masyarakat, okey, untuk rakyat pula, maksudnya masyarakat setempat. Okey, kemudian boleh edarkan bahan-bahan yang berilmiah berkaitan dengan dadah, berkaitan dengan arak ataupun gam, okey, bahan-bahan terlarang ni, supaya masyarakat lebih, orang kata, celik, tidak terjebak dengan benda-benda yang terlarang. Sebab kalau sekali kamu terjebak, kamu nak patah balik, okay, sangat sukar. Bukan sahaja daripada segi fizikal sukar dia, maksudnya kamu dah rasa ketagihan. Okay, itu satu masalah. Tapi daripada segi pergaulan dengan masyarakat, dengan keluarga, itu akan menyebabkan masalah yang lain. Okay, jadi kesedaran awal itu lebih baik daripada sekolah rendah lagi pun sebenarnya. Patutnya kita dah ada dah ilmu-ilmu berkaitan penyalahgunaan bahan. Jadi cikgu harap dengan penerangan berkaitan tajuk penyalahgunaan bahan itu tadi, kamu dapat sedikit maklumat, sedikit info dan juga memahami tentang subtopik tersebut. Okey, nasihat cikgu, kamu kena mengamalkan cara hidup yang lebih sihat. Jangan sesekali terjebak. Kita bukan nak tunjuk kita ni hero, tidak. Kita bukan nak tunjuk ni bila kita buat benda-benda terlarang macam tu, kita adalah yang paling hebat, tidak. Okey, sebenarnya kamu jadi orang yang lebih positif. Kamu dapat mengelakkan benda-benda yang negatif seperti ini, kamu adalah hero. Okey, ingat, sebelum nak buat apa-apa tindakan, fikir dulu ahli keluarga, fikir dulu, okey, ingat balik wajah mak ayah. Okey, jangan terjebak dengan benda-benda terlarang macam ni. Okey, jadi kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Cikgu harap kamu dapat sesuatu benda yang penting ataupun yang boleh kamu gunakan pada masa akan datang. Okey, baik. So, cikgu sudahi dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, bye.